Persidangan Dewan Negara kelayakan automatik kepada anak daripada ibu warga negara antara yang diperincikan selain isu berhubung bayaran upah jahit melibatkan petugas KKM. Perkembangannya langsung bersama Syamimi Sadipan. Silakan. Baik Fatul, terima kasih. Majlis Raja-Raja telah memberi perkenan kepada cadangan pindaan pelaksanaan persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan. Ini termasuk meletakkan perkataan ibu warga negara Malaysia bagi melayakkan anak mendapatkan kewarganegaraan secara automatik. Apakah perkara-perkara utama yang menjadi isi kandungan pindaan itu? Pertama, hasrat kita adalah untuk meminda perkara 14.1b, iaitu memasukkan perkataan ibu. Jadi warga negara anak boleh diperolehi jika sekiranya bapa atau ibu, asalnya bapa, kita masuk perkataan ibu, atau kedua-duanya sekali. Jadi ini akan menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Pindaan turut memasukkan cadangan agar anak diberi pilihan untuk memilih warga negara pada usia 18 tahun bagi ibu bapa yang memiliki dua kerayatan berbeza. Manakala bagi generasi kedua dan anak angkat, permohonan warga negara perlu dibuat kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Ketika ini draft pindaan perlembagaan itu sedang diperhalusi Jabatan Peguam Negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin turut memaklumkan pihaknya sedang menguruskan 49,000 baki permohonan kewarganegaraan. Jumlah itu sebahagian daripada 140,000 permohonan individu yang dikumpul KDN sejak 2013 hingga 2023. Kekitangan dan anggota pegawai di KDN ini, mereka sangat komited, dedikasi. Dan daripada jumlah itu, yang berbaki yang sedang kita uruskan adalah 49,000. 49,000. Jadi kalau saya boleh berikan keputusan dalam average 10 ke 11,000, dia akan ambil masa 5 tahun juga untuk menyelesaikan, sambil permohonan setiap bulan puratanya 1,000 pula. Mengulas mengenai isu sama di Sarawak, KDN juga telah meluluskan 1,500 permohonan tahun ini. Kaedah dibuat menerusi pelaksanaan sesi pendaftaran bersama JPN yang dilakukan di 3 rumah panjang pada bulan lalu. Baik, sementara itu lebih 5,000 lubang di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia telah ditampal dalam masa 24 jam selepas dilaporkan. Ini menjadikan pencapaian 100% program Aku Janji Sifar Lubang Zero Potholes bersama Syarikat Konsensi Pembaikan Jalan terlibat. Jelas Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Mazlan, komitmen itu dijayakan dengan kerjasama syarikat seperti Roadcare yang menyelenggara laluan persekutuan di Selangor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Syarikat Roadcare adalah syarikat yang mendapat konsesi untuk membaiki jalan untuk beberapa buah negeri, Selangor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan sebenarnya apa yang diberikan tugasan kepada mereka dalam perjanjian konsesi itu, yang pertama, mereka hendaklah melakukan mandatory rutin 2 kali dalam masa seminggu, dan mereka kena ronda keseluruhan jalan. Kalau mereka dapat 4 negeri, seluruh jalan persekutuan di 4 negeri itu mereka kena ronda dalam tempoh 2 kali seminggu, dan seterusnya mereka hendaklah melaporkan pemeriksaan dan pembaikian. Dan pembaikian itu bukan mereka baiki tanpa kita periksa semula. Kita ada kaedah-kaedah beberapa ujian untuk memastikan apa yang dibaiki itu adalah memenuhi spesifikasi. Sebarang aduan mengenai kerosakan jalan boleh disalurkan menerusi aplikasi My Jalan. Baik, 92.6 juta ringgit bayaran upah jahit telah dibayar kepada kekitangan Kementerian Kesihatan setakat bulan lalu. Timbalan Menteri Datuk Lukanisman Awang Sauni menjelaskan pihak syarikat yang bertanggungjawab membekalkannya telah digesa menyegerakan pembekalan tahun ini. Ia bagi memastikan urusan pembayaran upah jahit dapat dibuat sebelum tahun 2023 berakhir.
Semua pusat tanggungjawab PTJ di bawah KKM telah pun mengeluarkan pesanan tempatan LO bagi maksud pembekalan kain kepada pihak syarikat dan bayaran upah jahit dibayar setelah pembekalan kain pakaian seragam selesai. Namun begitu, sekiranya didapati pihak syarikat gagal memenuhi obligasi kontrak iaitu lewat membekal kain pakaian seragam selaras dengan ketetapan kontrak, Kementerian Kesihatan boleh mengenakan penalti kepada pihak syarikat tersebut. Baik, sekian dahulu perkembangan dari Dewan Negara. Untuk perencanaannya, anda boleh ikuti kami di Berita Parlimen pada 10 malam nanti. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti mereka. Kembali bersama Farhatul di studio. Terima kasih Syamimi. Baik, berita tengah hari berehat seketika, kembali selepas ini.